Azlan Muhammad Nasim, pengurusi Majlis Belia Felda Wilayah Raja Alias. Highlight soalan saya kepada Yang Mohd Datuk Seri Utama. Yang Mohd Datuk Seri, Assalamualaikum dan selamat malam. Pada khidmat saya, RMK 10 ini adalah satu apa yang kita katakan sistem atau pendekatan yang cukup realistik. Namun begitu, apa yang saya ingin kita sama-sama share malam ini ialah apa komitmen yang konsisten yang harus dimainkan oleh rakyat dalam memastikan perkara ini dapat kita capai mengikut ketetapan yang kita telah gariskan. Terima kasih. Ya, okey. Terima kasih. Dan soalan tadi dari Belia Felda tadi ya. Okey. Siapa tadi? Silakan. Boleh perkenalkan diri tuan dan terus saja dengan soalan. Terima kasih. Saya Encik Lee Kompo, pengurusi Rukun Tetangga Serban 2 Green Street Home. Okey. Selamat petang kepada semua yang hadir dan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan. Seperti yang dikatakan oleh Amat Berhormat Menteri Besar, bahawa kerajaan membantu semua kaum, tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira keturunan. Ya. Jadi saya nak tanyakan, dalam pelaksanaan yang begitu baik terhadap semua kaum ini, bagaimanakah kerajaan dapat memastikan bahawa ini mesej disampaikan kepada semua rakyat di Negeri Sembilan, bahawa memang semua yang dibantu supaya dia efektif. Okey. Dan keduanya, bagaimana kita akan menggunakan NGO dalam membantu kerajaan dalam mengenalkan pasti setiap rakyat miskin di Negeri Sembilan. Ya, termasuk rukun tetangga. Termasuk rukun tetangga. Ya. Macam dia menawarkan diri itu Datuk Seri nak membantu. Sebab saya harap bahawa kerajaan Negeri Sembilan dapat satu mesej kepada semua rakyat bahawa kerajaan memang membantu semua kaum. Semua bangsa, semua keturunan. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada kedua-dua yang bertanya, dan kita pun sudah ada soalan di Facebook, tapi nampaknya Datuk Seri by popular demand banyak semua soalan ditujukan pada Datuk Seri. Mungkin Datuk Seri berikan komen. Terima kasih Saudara Azlan, pertanyaan pertama daripada Majlis Belia Felda. Berkenaan dengan rancangan besar 10, approach yang realistik dan macam mana pula peranan rakyat untuk menjayakan rancangan besar 10 ini. Memang dalam apa-apa keadaan juga penyertaan dan juga sokongan daripada rakyat amat penting. Walau apa yang kita buat di atas perancangan, di atas kertas, di atas kita punya board cantik, tapi kalau tidak ada sokongan daripada rakyat, dia akan gagal. Ia memerlukan suatu komitmen yang tinggi oleh semua pihak. Rakyat ni maknanya peniaga-peniaga, pihak swasta, pihak academician, pihak sekolah, semualah itu rakyat. Semua mesti memainkan peranan. Bukannya kerajaan buat perancangan, lepas tu kerajaan kena buat, lepas tu suapkan kat mulut masing-masing, masing-masing cuma menganga mulut, tak. Itu sebabnya sekarang tugas untuk membina negara ini sekarang diberikan penekanan yang lebih kepada rakyat, iaitu kepada pihak swasta. Kerajaan cuma sekarang ni menjadi, ataupun jabatan-jabatan, kementerian-kementerian menjadi sebagai facilitator, sebagai pemudah ataupun sebagai orang ataupun yang memudahkan cara. Kita tak nak lagi terlibat, kita nak buatlah. Bagi tahu apa yang perlu kita buat, apa yang kerajaan perlu bagi, apa kerajaan perlu buat untuk memudahkan orang-orang yang menjalankan perniagaan, untuk memudahkan orang membina universiti, untuk memudahkan orang untuk membina itu dan ini. Dan dalam rancangan besar 10 ada yang dipanggil sebagai facilitation fund, di mana kerajaan ada dana yang besar berbilion-bilion untuk membantu kepada orang yang nak buat, misalnya nak buat universiti tapi tak cukup duit. Dia viable, projek tu viable, tapi tak cukup duit nak buat jalan untuk masuk ke universiti dia. Ada dana yang dibagi oleh kerajaan. Begitu tinggi komitmen kerajaan untuk meminta ataupun mahu melihat pihak rakyat, pihak swasta dan juga pihak yang tidak ada kena-mengena dengan kerajaan untuk membina negara ini. Komitmen daripada rakyat tidak ada soal. Kita mesti bersama-sama. Ini negara kita. Kalau kita nak lihat negara kita membangun, mencapai wawasan 2020, inilah masanya. Kalau lewat daripada rancangan besar ke-10 ini, kita tidak ada masa. Tadi yang berhormat Datuk Wi kata, kita perlu pencapaian gross GDP kita tidak kurang pada 6% tanpa henti sampai 2020. Apakah kita boleh buat tanpa penyertaan rakyat? Susah. Kalau nak harapkan kerajaan saja, kerajaan tak mampu buat seseorang. Jadi mari kita sama-sama. Kepada soal Cik Lee Kong Po tadi, KRT daripada Seremban 2 ya.
Nak kerja sama-sama boleh datang. Banyak kerja menunggu. Apa yang kita katakan di Negeri Sembilan ini, Cik Lee, memang kita dah buat. Kita bukan cerita janji-janji kosong-kosong saja, macam setengah orang kata janji nak buat bulan jatuh ke riba, tak ada. Kita dah buat. Itu sebabnya saya katakan tadi 22,000 orang. Daripada 4,500 dalam masa 4 tahun, 22,000 orang. Kita gunakan segala jentera. Kita gunakan segala apa sahaja organisasi di peringkat grassroots, termasuk JKKK, termasuk masjid, termasuk wanita UMNO, termasuk parti-parti politik, MIC, MCA, semuanya, dan juga orang-orang perseorangan, bagilah tahu. Dan kita janji dan kita mengatakan bahawa syarat kelayakan untuk menerima bantuan JKM ini tidak kerana kulit, tidak kerana bahasa, tidak kerana agama, tidak kerana kaum. Yang melayakkan siapa-siapa yang menerima bantuan JKM ini adalah berasaskan kepada pendapatan sebulan satu keluarga. Kalau dia pendapatan rendah pada bawah itu, dia layak. Tak ada dakwa dakwi. Kita tak tanya kau agama apa, kita tak tanya kau bahasa apa, kau nak tanya apa fahaman politik kau, tak ada. Semua kita bagi. Kita tahu, saya tahu ada yang dapat menerima JKM bantuan bulanan tu yang tak menyokong kita. Tapi berdoalah Allah Ta'ala, besok buka. Tiap bulan kita salam tangan dia. Kalau tak salam tangan saya tiap bulan ataupun wakil rakyat saya, sebab di Negeri Sembilan saya buat perubahan. Bantuan JKM, bantuan Baitul Mal, apa saja bantuan kerajaan mesti diserahkan sendiri oleh wakil rakyat kepada penerima. Salamlah elok-elok. Kalau tak dia undi kita kena mani bunga. Memang sui lah. Kalau lagi 2 tahun, tiap-tiap bulan sekali, 24 kali salam dengan dia. Dia taknya nak undi kita lagi. Memanglah kita. Ini kena orang lain yang salam. Tak dapatlah saya nak buat apa lagi dah. Datuk Seri nak gunakan NGO macam rukun tetangga. Memang kita gunakan rukun tetangga. Dia ni tidur katnya. Sorry Eli ya. Memang kita gunakan rukun tetangga. By all means rukun tetangga, sebab yang kita susah nak cari sekarang miskin bandar. Kita boleh kesan miskin di kampung ataupun di kampung baru ataupun di estate. Kita nampak rumah dia bocor. Kita nampak dapur dia nak runtuh. Tapi di bandar kita susah nak kesan miskin bandar. Apa yang kita panggil sebagai urban poverty ini. Kerana dia sewa rumah. Rumah tu elok tapi pendapatannya 700. Kita buat rumah di Negeri Sembilan ni, Syed. Mula-mula dekat kita buat di Parui 550 unit, rumah 3 bilik, 2 bilik air. Sekarang di Senawang 400 lebih, kita nak bina lagi 1,000 lebih. Di mana kita tak ada kuasa, walaupun kerajaan nak suruh kilang, dia kerja kilang, gaji 800, sewa rumah 300. Ibu tunggal nak membesarkan anak 5 orang, 500 balance dalam poket boleh besarkan anak. Jadi kita tak ada kuasa nak suruh gaji dia naik. Apa kita boleh buat? Kita reduce dia punya cost. Kita buat rumah 3 bilik, bukan 1 bilik lagi. Kita sewakan saja RM100 sebulan. Maknanya dia dah tak payah bayar sewa rumah RM200. That is balance in the pocket. That is cash money. That can be an income. Itu yang boleh kita buat. Dan dulu 300, gaji 800, 300 bayar rumah, 500 nak makan, nak hidup. Macam mana? Anak 5 orang nak besarkan anak. Susah. Sekarang bayar rumah 100. Itu pun dah tahu kerajaan buat, pun tak nak bayar. Tak apalah. Dia tahu rumah MPS buat, MPN buat, dah malas pula nak bayar. Dulu rumah 300 boleh bayar. Sebab takut kena halau. Ni kerajaan punya, dia tahu. Ni kerajaan buat, dia nak tolong saya. Nak buat macam mana? Buatlah kan. Jadi 800 solid in their pocket. That is apa yang kita katakan sebagai kita menolong miskin bandar. Bukan saja membantu secara cash, tapi kita bantu secara reverse cash flow basis kita buat. Ini satu lembaran baru yang Datuk Seri kemukakan. Kemiskinan bandar, satu fenomena yang mula mencengkam dalam proses urbanisasi negara kita. Jadi debatnya juga cukup panjang di dalam parlimen kita. Realiti baru yang mungkin elok kita fahamkan kepada masyarakat di luar. Saya rasa kalau kita melihat masalah di bandar, perumahan bukan salah satu isu di mana mereka terpaksa sewa daripada tuan punya rumah, dan selepas tu mereka menghadapi masalah untuk pergi ke tempat bekerja. Dan saya rasa dua ni merupakan kos yang sangat besar yang patut ditanggung oleh bapa. Dan saya rasa di bandar pun kalau seseorang anak tu sakit, di mana mereka nak hantar? Ramai yang komplain kalau pergi klinik kita kena tunggu lama. Tapi mereka tak sedar di Malaysia ni hospital kita, klinik kita paling murah di dunia. Bayar RM1, pesakit kronik dapat semua ubat dapat RM300, RM400.
Dan mau tidak mau